Assalamualaikum semua. Saya Zul Hakim bin Munjari selaku penjabat tugas sekali lagi akan berkongsi kepada rakan guru semua tentang pengintegrasian elemen pendidikan kewangan dalam mata pelajaran pendidikan Islam bagi menengah rendah, iaitu tingkatan 1, 2 dan 3. Dalam menjalani kehidupan sebagai seorang Muslim, kita perlu tahu dan peka tentang pengurusan kewangan yang berhemat. Wang yang dapat diurus dengan berhemat mampu memudahkan urusan kehidupan kita sebagai khalifah di muka bumi ini. Bukan itu sahaja, kewangan yang diurus dengan baik merupakan amanah daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang akan dipersoalkan pada hari akhirat kelak. Oleh itu, kita sebagai pendidik perlu mendedahkan kepada murid tentang elemen pendidikan kewangan dalam pendidikan Islam. Murid dapat mempelajari pengurusan kewangan yang betul dan mengimplementasikan pendidikan kewangan dalam tajuk-tajuk yang akan dipilih nanti. Di sini, saya akan menerangkan kepada rakan guru bagaimana pengintegrasian elemen pendidikan kewangan dalam beberapa tajuk dalam pendidikan Islam bagi menengah rendah. Jom bersama dengan saya. Sekarang, saya akan membawakan rakan guru untuk memberi contoh elemen pendidikan kewangan dalam bidang Al-Quran, iaitu pelajaran yang ke-8 di bawah tajuk Sabar Menghadapi Dugaan Kehidupan, berdasarkan surah Al-Baqarah ayat 155 hingga 156. Kali ini saya akan menunjukkan cara yang boleh kita terapkan dalam elemen pendidikan kewangan di dalam bidang Al-Quran ini dengan merujuk kepada DSKP Pendidikan Islam tingkatan 1, iaitu standard kandungan 1.8 dan standard pembelajaran 1.8.4 dan 1.8.6. Rakan guru sekalian, berdasarkan subtajuk yang pertama, cara menghadapi musibah, dan yang kedua, pengajaran ayat. Rakan guru boleh menerapkan elemen kewangan seperti simpanan, pelaburan dan takaful sebagai persediaan murid dalam menghadapi musibah dan risiko. Murid perlu menyedari tindakan yang perlu mereka ambil ketika berhadapan dengan musibah. Selain bersabar dan tidak berputus asa, murid juga boleh mengambil takaful yang akan menyediakan perlindungan kewangan sebagai alternatif bagi menampung perbelanjaan di luar jangka dan juga membantu mengurangkan beban kewangan individu. Guru boleh memberikan beberapa contoh brosur atau info beberapa syarikat takaful sebagai bahan bantu belajar. Melalui brosur ini, murid boleh mengetahui tentang pelan perlindungan yang disediakan melalui simpanan takaful seperti takaful am dan takaful keluarga. Guru juga boleh menerangkan tindakan yang perlu dilakukan oleh murid jika berlaku musibah. Sekurang-kurangnya ada sedikit simpanan atau memiliki takaful. Mereka sebagai murid perlu bertindak bijak mengurus kewangan sebagai persediaan mereka jika berlaku musibah seperti kemalangan, sakit dan sebagainya. Aktiviti pertama yang boleh guru laksanakan ialah meminta murid membuat perancangan kewangan sekiranya berlaku musibah kepada diri dan keluarga. Kemudian, guru meminta murid untuk membentangkan di hadapan kelas hasil carian mereka melalui hot seat ataupun kerusi panas. Aktiviti kedua yang boleh dilaksanakan oleh guru di dalam kelas ialah menjalankan aktiviti berkumpulan untuk menyelesaikan masalah berdasarkan situasi yang diberi seperti kemalangan, kerosakan kenderaan, kehilangan nyawa, kecederaan anggota badan dan kebakaran. Kemudian, rakan guru membuat peneguhan kepada jawapan murid agar mengambil takaful sebagai salah satu cara perlindungan sekiranya berlaku musibah. Sebagai rumusan aktiviti ini, murid dapat mengetahui cara mengurangkan beban kewangan yang ditanggung akibat musibah yang dihadapi. Kali ini, saya akan menyentuh tajuk amanah terhadap harta dan nyawa tingkatan 2. Melalui tajuk ini, elemen kewangan dapat diterapkan di dalam standard kandungan 1.17 dan standard pembelajaran 1.17.4. Rakan guru sekalian, dalam buku teks pendidikan Islam tingkatan 2 pada muka surat 47, terdapat 3 cara mengurus harta, iaitu pertama, hendaklah berbelanja secara berhemat. Kedua, kita hendaklah menjalankan jual beli secara jujur. Dan ketiga, kita hendaklah memilih pekerjaan yang halal.
Berdasarkan topik ini, elemen pendidikan kewangan dapat diintegrasikan melalui pengurusan wang secara berhemah dan berkesan dengan berbelanja secara berhemat. Murid perlu didedahkan dengan perancangan perbelanjaan yang terbaik. Seperti murid berbelanja mengikut keperluannya sama ada di kantin atau di koperasi, di mana murid perlu bijak merancang dan mengurus wang secara berhemat. Rakan guru perlu memberikan kesedaran kepada murid untuk mengurus kewangan mereka mengikut keperluan dan kehendak yang spesifik dan amanah terhadap harta mereka. Di sini saya akan membawakan beberapa contoh aktiviti yang dapat mengintegrasikan elemen pendidikan kewangan dalam topik ini. Antara aktiviti pertama yang dicadangkan, guru boleh meminta murid untuk membuat rekod perbelanjaan yang telah dilakukan pada hari tersebut melalui aktiviti pembelajaran abad ke-21, iaitu pembelajaran berasaskan projek. Melalui aktiviti ini, murid akan membuat pengiraan perbelanjaan tersebut. Setelah itu, guru akan membuat pengukuhan bagi murid yang berjaya melakukan perbelanjaan yang berhemat, dan pada masa yang sama, guru akan membantu murid untuk mengurus perbelanjaan mereka dengan cara yang betul. Aktiviti kedua yang dicadangkan melalui aktiviti PAK21, murid diminta terlebih dahulu menyenaraikan barang yang hendak dibeli. Setelah itu, murid akan mengklasifikasikan barangan tersebut mengikut kategori keperluan atau kehendak. Seterusnya, guru meminta murid untuk membentangkan hasil perbincangan di hadapan kelas. Di sini, guru akan menerangkan kepada murid tentang penggunaan wang dalam memenuhi perbelanjaan keperluan dan kehendak mereka. Murid perlu menyedari pengurusan perbelanjaan yang berhemat agar kehidupan mereka lebih terurus. Dalam tajuk pengurusan jenazah tingkatan 3 pula, standard pembelajaran 4.15 iaitu adab menzari jenazah. Satu daripada kandungan dalam tajuk ini menjelaskan keperluan untuk membantu keluarga si mati dalam bentuk keperluan dan emosi. Sebagai umat Islam, kita wajib untuk saling membantu antara satu sama lain, terutama apabila berlaku kematian ahli keluarga. Bantuan dalam bentuk kewangan sangat dan amat diperlukan pada ketika ini. Beberapa contoh dan keperluan yang diperlukan oleh ahli keluarga si mati adalah pengurusan mandi jenazah, keperluan peralatan mengkafankan jenazah dan kenderaan untuk menghantar jenazah ke tanah perkuburan. Semua ini memerlukan wang yang cukup bagi menyempurnakan proses-proses ini. Maka, konsep tabungan bersama-sama seperti khairat kematian diwujudkan untuk membantu dan meringankan beban keluarga si mati dalam pengurusan jenazah. Oleh itu, berdasarkan topik ini, rakan guru boleh menjelaskan kepada murid tentang konsep khairat kematian ini sebagai bentuk bantuan kepada keluarga si mati. Guru juga boleh menjelaskan cara khairat kematian ini berfungsi, bermula dengan sumbangan wang ahli komuniti, simpanan oleh badan pengurusan dan agihan kepada ahli khairat kematian. Setiap komuniti perlu menyumbang sejumlah wang kepada agensi yang dilantik seperti Biro Masjid atau Surau dan Badan Ihsan sebagai satu daripada tuntutan fardu kifayah. Rakan guru juga perlu menerangkan kepada murid agar mereka menyediakan sedikit peruntukan kewangan dalam membantu komuniti yang akhirnya manfaat itu akan kembali kepada mereka semula ketika berlaku atau menghadapi musibah kepada diri atau ahli keluarga. Berdasarkan tajuk ini, elemen pendidikan kewangan membentuk murid menjadi salah seorang murid yang bertanggungjawab dan membuat keputusan yang bijak serta menggalakkan murid memberi sumbangan kepada masyarakat sebagai persediaan dalam menghadapi risiko. Di samping itu, elemen pendidikan kewangan ini dapat menjadi nilai tambah dalam ibadah. Antara aktiviti yang dicadangkan ialah guru meminta murid untuk membuat kerja khusus berkaitan pengurusan khairat kematian. Murid perlu mendapatkan maklumat daripada pelbagai sumber sama ada di internet atau daripada institusi yang menguruskan khairat kematian. Guru perlu memberikan pengukuhan kepada murid bahawa khairat kematian ini merupakan jaminan kewangan untuk menguruskan jenazah dan memberi ketenangan kepada keluarga si mati. Aktiviti yang kedua, rakan guru juga boleh meminta murid untuk menyediakan tabungan khairat kematian
setiap murid digalakkan menghulurkan sumbangan di dalam kelas dan diserahkan kepada Badan Kebajikan Sekolah. Bantuan kewangan yang dihulurkan dapat meringankan beban kepada keluarga si mati. Rakan guru semua, ini adalah salah satu contoh bagaimana pengintegrasian elemen pendidikan kewangan dalam mata pelajaran pendidikan Islam bagi menengah rendah. Semoga panduan yang saya kongsi tadi dapat menjadi panduan kepada rakan guru semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.